Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti FB live kita masuk ke siri yang ke-21, iaitu kuliah anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, ARG Pusat. Untuk kita itu sama-sama memahami isi kandungan kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, iaitu kitab Bid'ah Hasanah, kitab Bid'ah Hasanah, suatu pendekatan baru. Baik, malam ini kita telah sampai ke muka surat 67, yang mana yang sudah punya kitab boleh buka ke muka surat 67, yang belum ada kitab dan berminat untuk mendapatkan kitab boleh hubungi Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group ARG ya, di page mereka ARG Pusat ya. Mungkin boleh type Ahlus Sunnah ya, AHLUS, bukan AHLI ya, AHLUS SUNN dan seterusnya ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, dan boleh order daripada mereka. Baik, muka surat 67 kita masuk kepada tajuk yang khusus tentang satu amalan yang kebelakangan ini sering diserang, dikritik, diperli, dipandang sinis oleh golongan Wahabi, iaitu amalan menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tradisi amalan kebiasaan yang ada kaitan dengan agama, antara tradisi keagamaan yang dilakukan oleh majoriti umat Islam di dunia adalah merayakan ataupun meraikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, dan perayaan hari kelahiran Maulid Nabi ini adalah satu perkara yang baru ya. Kita lihat ya, antara amalan-amalan yang dikritik oleh golongan Wahabi ini dan dituduh sebagai bid'ah yang sesat, bid'ah yang bercanggah dengan agama, ada sebahagian bukan bid'ah pun. Misalnya ada sebahagian yang menuduh membaca kunut subuh bid'ah misalnya, itu hakikatnya bukan bid'ah. Itu memang berlaku membaca kunut subuh ini di zaman Nabi SAW. Cuma para ulama khilaf, adakah kesunahan ya, sunatnya membaca kunut subuh itu masih berkekalan ataupun sudah tidak lagi. Jadi ada sebahagian para ulama berpandangan ya, masih lagi baca kunut subuh itu sunat, dan ada sebahagian ulama mengatakan sudah tidak sunat lagi baca kunut subuh ya. Jadi khilaf itu bukan pada bid'ah atau tidak bid'ah, tapi pada adakah ianya masih sunat atau tidak lagi sunat. Ataupun misalnya amalan talqin selepas dikebumikan jenazah, ditalqinkan dengan bacaan talqin itu juga masalah khilaf sebenarnya.
berpunca daripada menilai riwayat yang berkaitan dengan amalan talqin ini adakah satu riwayat yang kuat ataupun tidak. Jadi bukan isu khilaf atau tidak khilaf. Berbeza dengan sambutan Maulidun Nabi SAW, baik golongan yang menolak sambutan Maulid Nabi ini ataupun yang menyokong sambutan Maulid Nabi ini, semuanya tidak mengingkari, tidak menafikan bahawa amalan menyambut Maulidun Nabi ini adalah amalan yang baharu, yakni bid'ah. Itu sebab itu saya bawa ni ada merasa sangat pelik dengan satu orang yang dia itu menganggap seolah-olahnya semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tapi dalam masa yang sama dia menerima sambutan Maulidin Nabi. Katanya itu hanya pandangan peribadi beliau sahaja, tidak ada dalil. Jadi peliklah, bercanggah, kontradiktori. Dalam keadaan kamu mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, boleh pula kamu suka menyambut Maulidun Nabi. Sedangkan Maulidun Nabi ini sepakat di kalangan orang yang menyokong dan menentang, ianya perkara bid'ah, ianya perkara baru, tidak diamalkan di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi kalau memang kamu itu berpendirian bahawa semua bid'ah itu adalah sayyi'ah dalalah, tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik, maka sepatutnya kamu tidak boleh suka kepada sambutan Maulidin Nabi SAW. Maknanya sikap kamu itu kontradik dengan dakwaan kamu sendiri. Kerana apa? Kerana kesambutan sebagaimana yang kita laikan sekarang lah ya, dengan kita adakan misalnya ceramah, kita adakan jamuan makan, kita adakan majlis qasidah, kita adakan majlis salawat ya, maksudnya sambutan yang seperti itu. Itu baru terjadi pada permulaan abad ke-6 Hijriah. Lepas daripada zaman salaf. Kan zaman salaf ni 3 abad yang pertama. Bahkan kalau kita ikut pandangan yang mengatakan 500 tahun pertama, masih lagi amalan ini selepas daripada generasi salaf. Para sejarawan, ahli-ahli sejarah sepakat bahawa yang pertama kali, tokoh yang pertama kali mengadakannya adalah Raja Irbil, daerah Irbil di Iraq, yang dikenal alim. Raja ada yang alim, yang bahkan dikenali beliau ni orang yang bertakwa, orang yang berani, iaitu Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri Ibn Zainuddin Ali Buktikin, yang meninggal dunia pada tahun 630 Hijriah. Saya pernah perasan ada poster yang bertanya, siapa yang pertama kali menyambut Maulid? Adakah Nabi SAW? Dia cross, tidak. Adakah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dia cross, tidak, dan seterusnya sampai kepada Imam Abu Hanifah pun tidak sambut. Sampai kepada Imam Malik juga tidak sambut, sampai kepada Imam Syafi'i dan seterusnya tak sambut. Jadi tujuan poster dia tu nak mengatakan bahawa sambutan Maulid ini adalah satu perkara yang tak baik, kerana laukana khairan la sabaquna ilahi. Kata mereka, kalaulah sambutan Maulid ini bagus, baik, la sabaquna ilahi, nescaya mereka terlebih dahulu mendahului kita melakukannya. Maknanya salafus soleh tentu lebih dahulu melakukan sambutan ini. Tapi ada benda yang kita nak terangkan, bahawa memang banyak perkara-perkara yang berlaku selepas daripada zaman salafus soleh itu tidak semestinya tidak baik. Dia baik atau tidak baik itu bukan ditimbang pada baharu atau tidaknya. Sebenarnya disebut oleh Imam Ibn al-Arabi Al-Mufassir Al-Maliki ahli tafsir daripada mazhab Maliki, menerangkan buruknya bid'ah itu bukan kerana baharunya. Bid'ah itu kerana bercanggah dengan syarak. Jadi baik atau tidak baik tidak dilihat kepada benda itu berlaku di zaman salafus soleh ataupun tidak ya. Dia dilihat benda yang baru berlaku itu adakah selari dengan syarak atau tidak. Jadi ada orang tanya, habis benda baru berlaku zaman Nabi SAW, berlaku benda baru, Nabi SAW masih hidup, baginda nanti akan bagi tahu benda itu boleh ke tak boleh. Jadi kita kena faham, hukum tetap berkembang. Hukum tidak terhenti dengan kewafatan Nabi SAW. Yang terhenti dengan kewafatan Nabi SAW adalah wahyu. Kalau ada orang mendakwa dia masih menerima wahyu, maknanya itu satu pembohongan. Itu satu bentuk perkara yang bercanggah dengan asas agama, dengan kewafatan Nabi SAW. Tetapi hukum, perkembangan hukum tidak terhenti. Misalnya
dalam, tak silap saya, 2 jemaat yang lepas ada dianjurkan satu perbuatan baru, iaitu dianjurkan kita semua umat Islam yang terhalang daripada menunaikan solat Jumaat, maka masing-masing dalam sekitar pukul 12 tengah hari, ya, ambil Quran dan baca surah Ar-Rahman, sama-sama membaca suratul Rahman. Jadi itu satu anjuran yang baru, menganjurkan orang pada tengah hari Jumaat membaca suratul Rahman beramai-ramai. Itu adalah satu perkara yang baru. Adakah tidak ada hukum? Adakah sunat? Adakah wajib? Pasti tidak. Adakah makruh? Adakah haram? Jadi pasti ada hukum. Dan seumpama kita sekarang juga satu benda yang baru, ya, pemerintah melarang umat Islam ke masjid untuk menunaikan solat jamaah dan solat Jumaat. Ini tidak berlaku di zaman salafus soleh. Salafus soleh, setahu kita, tidak pernah mengeluarkan arahannya supaya umat Islam jangan untuk jamaah dan Jumaat. Bahkan dianjurkan supaya umat Islam itu pergi ke masjid. Tiba-tiba di zaman kita, pemerintah kita, bukan pemerintah sahaja, dengan nasihat daripada Ashabus Samahah, para mufti, mengarahkan umat Islam jangan ke masjid. Sembahyang jamaah di rumah. Sembahyang Jumaat tak ada. Ini bid'ah. Ini perkara baru yang tidak berlaku di zaman salafus soleh. Adakah bermakna automatik ini adalah satu benda yang sayyi'ah? Adalah sesat? Tidak semestinya. Maka para ulama kena mengenal pasti hukum. Sekarang ini pula kan sepatutnya jenazah itu dimandikan. Kalau tidak boleh dimandikan, ditayamumkan. Saja tidak boleh dimandikan dan ditayamumkan, disuruh tayamum tu atas plastik, atas bungkusan. Kan tayamum tu pada anggota tayamumnya. Tapi oleh kerana bimbang dengan jangkitan COVID-19, mandi itu memang tak boleh lah. Bimbangi. Boleh tayamum atas bungkusan macam itu. Ini bid'ah. Tidak ada difatwakan di zaman salafus soleh. Tidak ada bahkan difatwakan oleh para ulama kita yang terdahulu. Maknanya kalau sudah tidak mandi dan tanam begitu saja. Jadi ada yang mengatakan masih disembahyangkan, dan ada yang mengatakan oleh kerana begitu tidak disembahyangkan, mampu walaupun asalnya wajib. Jadi perkara bid'ah inilah yang perlu dipasti hukumnya oleh para alim ulama. Jawapannya, walaupun Nabi SAW telah wafat, para alim ulama sebagai warasatul anbiya, mereka lah yang nanti akan mengkaji hukum, tengok dalam Qurannya, tengok dalam hadisnya kita tentang larang solat jemaat. Dalam Quran hadis yang ada suruh sembahyang jemaat adalah bungkusan, ya. Yang ada tayamum tu di anggota tayamumnya. Jadi bukan bermakna yang ada dalam Quran hadis itu adalah secara direct, tapi boleh jadi juga secara indirect. Maknanya dengan cara istinbat, dilihat kaedah-kaedah, dilihat juga kepada ijma', dilihat kepada qiyas, digunakan kaedah istishab. Ada kalanya ulama ada gunakan kira saduz zara'i, ada ulama menggunakan masalih mursalah. Jadi daripada penggunaan sumber-sumber hukum inilah dan menggunakan kaedah-kaedah yang pakai dalam istinbat, ulama mengenal pasti sesuatu hukum, ya. Jadi apabila berlaku bid'ah ini tidak kan, ya, sambutan Maulid sebagaimana kita sambut sekarang bid'ah, benda baru. Ya, siapa yang pertama? Inilah Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zanuddin Ali Buktikin rahimahullah, yang mula-mula menjemput orang ramai, buat jamuan ayam sempena Maulidur Rasul. Pada masa itu, para ulama daripada kalangan ahli sufi, daripada kalangan ahli fiqh, daripada kalangan ahli hadis, tidak ada pun seorang pun yang membangkang. Tidak ada yang komplain. Dan mereka melihat sambutan Maulid ini termasuk yang hasanah, yang boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukannya. Okay? Of course lah, ya, bergantung kepada niat yang ikhlas, yang baik, dan bukan sahaja niat itu baik, tapi cara dia menyambut Maulid Rasul juga mestilah baik. Maknanya cara menyambut itu tidak bercanggah dengan syarak. Dalil mana? Ini selalu ayat orang-orang Wahabi. Dalil mana?
Fine, ya, it's fair lah untuk dia tanya dalil, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita agak terkilan bila dia buat, ya, boleh pula macamnya sepertinya tak ada dalil atau dalil tak apa-apa. Kenapa kamu boleh buat macam ni? Oh, kerana ini protokol. Kerana ini nanti akan menimbulkan rasa malu dan sebagainya. Benda-benda yang tidak diiktiraf pun dalam ilmu usul fiqh, ya, setahu saya lah, setakat mengaji usul fiqh, ya, tak ada pula dalilnya namanya protokol, ya, dan sebagainya. Tetapi bila tiba kepada pandangan yang tidak sesuai dengan selera mereka, kita bawa dalil daripada Quran, kita bawa dalil daripada hadis, kita bawa dalil daripada asal dan sebagainya pun, dia seolah-olah tidak mahu faham. Okey, mana dalil tentang sambutan Maulid Nabi ini? Pertama adalah firman Allah Ta'ala. Dia ada kaitan. Jangan terus kita katakan ini tidak ada kaitannya, kerana antara satu ayat Quran dengan satu ayat Quran itu ada kalanya saling tafsir menafsirkan. Kaitan antara satu dengan satu ayat Quran yang lain. Jadi dalil pertama firman Allah Ta'ala. Ya. Seingat saya ayat ini menjadi sangat popular ketika naik ke Malaysia dapat kerajaan baru 2018. Ayat Al-Quran ini Suratul Anbiya ayat 107. Suratul Anbiya ayat 107, firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu, yakni Nabi SAW, melainkan menjadi rahmat bagi sekian alam. Jadi ayat ini jadi popular. Kenapa? Di negara kita, kerana dipopularkan oleh kerajaan pada masa itu. Kata mereka nak menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi memang daripada segi makna, asalnya yang dikatakan rahmat itu bukan Islam itu sendiri, tapi itu sendiri yang Al-Quran katakan sebagai rahmat. Cuma by extension, oleh kerana Nabi SAW membawa agama Islam, dan kita tahu agama Islam ni kalau dilaksanakan syariatnya, dilaksanakan akhlaknya, memang membawa rahmat bukan sahaja kepada orang, bahkan orang bukan Islam juga akan mendapat rahmat bila dilaksanakan sebagaimana yang sepatutnya. Jadi Islam sebagai rahmat itu tidak kita salah gunakan, atas nama Islam itu rahmat. Misalnya kita mula berlapang dada dengan orang-orang yang mengamalkan, dengan orang-orang yang mengamalkan lesbianism, yang kita kata LGBT, gay, bisexual, transsexual dan pelbagailah amalan-amalan songsang. Kiraf ataupun kita mula nak berlapang dada, atau dengan istilah yang agak lembut, menyantuni golongan-golongan ini, padahal ini adalah amal-amal yang bercanggah dengan agama. Salah misalnya kita kata apa masalahnya dengan golongan gay, kalau mereka tu suka sama suka, kalau mereka tu nak berkahwin lelaki dengan lelaki, tak payahlah kita nak menghukum mereka, kan Islam tu rahmat. Ini penyelewengan, penyelewengan terhadap ayat suci Al-Quran dan maksud Al-Quran itu. Saudara Safwan Anwar tanya muka surat berapa? Muka surat 67. Muka surat 67 Maulid Nabi. Baik. Jadi yang dikatakan rahmat bagi sekian alam ni adalah Rasul diri bagi Nabi SAW itu sendiri adalah menjadi rahmat. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW itu tidak lain menjadi rahmat kepada sekian alam. Bahkan disokong lagi dengan hadis Nabi SAW sendiri. Nabi bersabda, innama ana rahmatun muhdatun. Hanya saya ini, iaitu Nabi SAW, merupakan rahmat yang dihadiahkan, yang dikurniakan kepada umat Islam, kepada bahkan sekian alam. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Ad-Darimi dan juga Al-Imam Ibnul Arabi dalam Mu'jam, juga dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Al-Hakim, dan dipersetujui penilaian ini oleh Al-Hafiz Ana baik. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran tadi dan berdasarkan hadis tersebut, jelas bahawa Nabi SAW adalah ar-rahmatul uzma, rahmat yang paling, dalam berbagai cara. Tapi dizahirkan rahmat Allah ini kepada umat manusia
sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita keep that in mind ya, bahawa Nabi SAW dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis adalah rahmat. Dan kita kaitkan dengan ayat-ayat Quran yang memberi satu bentuk perintah. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surah Yunus ayat 58. Firman Allah Ta'ala ada bentuk perintah di sini ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Okay. Tak maaf tadi Facebook maklumkan dia kata poor connection, jadi dia minta ubah tempat. Jadi sekarang ni saya dah ubah, dah move sedikit posisi saya. Boleh bagi respon melalui ruangan komen adakah sekarang ni, sebab tadi ada masalah connection internet. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Saudara Hafiz kata terputus-putus ya, masih terputus-putus kah sekarang ni? Kalau boleh bagi feedback, sebab tadi memang Facebook maklumkan connection internet tak bagus. Jadi sekarang ni saya dah pindah agak hampir kepada kalau boleh bagi feedback jelas ataupun tidak. Boleh, saudara-saudari yang masih mengikuti live ni, kalau boleh ada siapa komen, adakah jelas atau masih tersangkut-sangkut lagi? Saudara Syakir, jelas Ustaz, baik, jazakallahu khairah bagi feedback. Saya dah move dalam rumah ni pun kadang-kadang dia punya connection tu tak sekata ya. Ada tempat yang agak kurang bagus connection dia, dan ada tempat yang agak bagus ya. Jadi insya-Allah hopefully dengan saya pindah tempat ini connection itu tidak lagi terganggu. Baik. Kembali kepada firman Allah Taala surah Yunus ayat 58. Qul wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada bagi makluman putus-putus balik. Okey. Tak boleh, saya cuba lagi ya. Sebab saya ni dah berpindah ke tempat yang agak hampir dengan sumber internet. Katakanlah dengan fadlillah. Katakanlah bifadlillah. Dengan kurniaan Allah. Wa birahmatihi. Dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan yang demikian itu, hendaklah mereka itu bergembira. Ya, falyafrahu ya. Syed Kamil boleh dah Ustaz ya. Hafiz Yazid masih terputus-putus. Sekarang ni ada khilaf ya. Ada yang kata masih terputus-putus, ada yang kata sudah boleh dah, sudah okey. Tak apa, kita teruskan. InsyaAllah hopefully akan beransur-ansur lebih baik lagi connection kita. Saya ulang ya. Qul, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk memberitahu bifadlillah, dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa yang Allah perintahkan? Wa bidzalika, maka dengan yang demikian itu, yakni dengan kurniaan dan rahmat Allah itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka itu bergembira. Ingat ya, lam di situ adalah lamul amri, lam perintah. Huwa khairun mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada benda harta dunia. Mereka itu bergembira dengan kurniaan dan juga rahmat Allah itu lebih baik. Jadi lamul amri di sini lam
yang ada elemen perintah. Allah perintahkan umat Islam itu bergembira dengan dua perkara, iaitu bergembira dengan kurniaan Allah dan juga bergembira dengan rahmat Allah. Saidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang digelar sebagai turjumanuz zikri, pentafsir kepada Al-Quran, berkat doa daripada Nabi SAW. Nabi pernah mendoakan kepada sepupu baginda Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, engkau bagilah beliau ini faham dalam perkara agama dan engkau ajarkan kepada beliau ini takwil. Ajar kepada Abdullah bin Abbas ni takwil. Takwil dalam hadis itu maknanya tafsir. Jadi dengan berkat doa Nabi SAW, Allah kurniakan kemahiran, kelebihan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam bidang tafsir. Jadi beliau mentafsirkan ayat ini bagaimana? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dengan kurniaan Allah iaitu ilmu. Allah kurniakan ilmu. Alhamdulillah, ya, dengan kurniaan Allah kita dapat ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Maknanya kalau ikut, ya memang ada setengah ulama ahli tafsir lain mengatakan kurniaan Allah dan rahmat Allah itu adalah Al-Quran dan iman, Al-Quran dan Islam, ya, dan seumpama dengannya. Tapi tak salah pun, kerana Al-Quran-kah, Islam-kah, iman-kah, tidakkah semua itu datang kepada kita melalui Nabi SAW? Kita tahu Al-Quran melalui Nabi SAW. Kita mendapat Islam melalui Nabi SAW. Kita dikurniakan iman melalui Nabi SAW. Maka tidak bercanggah dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa rahmat di sini merujuk kepada Nabi SAW, dan bahkan ini disokong oleh ayat Al-Quran tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW itu Allah sebut sebagai rahmat kepada sekalian alam, dan sesuai dengan keterangan hadis, innama ana rahmatun muhdatun, hanya saja saya ini adalah rahmat yang dikurniakan oleh Allah. Jadi bila ditafsirkan rahmat dalam ayat 58 surah Yunus ini sebagai Nabi SAW, maka tepat. Maka apa maksudnya? Kita itu disuruh bergembira dengan Nabi SAW. Cuba perhati. Ada yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Misalnya, aqimus solah. Hendaklah kamu dirikan solat. Lalu datang dalil-dalil yang mana diperincikan solat. Ada orang tanya baru ni, kenapa dalam Quran suruh solat tapi tak cerita pun tentang rukun-rukun solat dan sebagainya. Bukan tak cerita tapi secara umum. Secara umum macam mana? Atiullah wa atiur rasul. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Rasul kata apa tentang solat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi SAW kata, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat. Yang lihat Nabi solat adalah sahabat. Maka sahabat menceritakan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in dan seterusnya. Maka cara solat itu diperincikan. Begitu juga wa atimul hajjah. Hendaklah kamu sempurnakan haji. Ataupun walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala meletakkan tanggungjawab ke atas manusia itu buat haji. Macam tu saja. Tapi kerja haji tak ada cerita dalam Al-Quran. Secara detail tak ada. Tapi melalui lisan Nabi SAW, Nabi bersabda, khuzu anni manasikakum. Ambil daripada saya manasik kamu. Cara kerja haji tu kamu ambil daripada saya. Jadi sahabat perhatikan macam mana Nabi SAW kerjakan haji, maka kita tahu ya bagaimana cara mengerjakan haji. Tapi ada di sana benda-benda yang Allah perintahkan supaya kita lakukan, tetapi Allah tidak perincikan. Misalnya di sini, Allah perintahkan supaya kita bergembira dengan kurniaannya, iaitu ilmu, dan dengan rahmatnya, iaitu Nabi SAW. Ya? Allah suruh kita gembira dengan Nabi SAW. Tapi Allah tidak perincikan bagaimanakah cara kita bergembira dengan Nabi SAW. Okay? Bila Allah perintah dan Allah tidak perincikan, maka kekallah perintah itu umum. Umum maknanya apa? Kita boleh bergembira dengan apa cara sekalipun, asalkan. Dia ada asalkan tu. Dia ada batasan dia. Asalkan tidak melanggar syarak. Kenapa boleh bergembira dengan apa cara sekalipun? Sebab diperintah tapi tidak diperincikan. Beza dengan solat. Solat asal maknanya doa. Bolehkah kita solat hanya semata kita doa saja?
Bolehkah kita solat dengan cara kita sendiri? Janji kita ada baca Quran dalam tu, janji kita ada baca tasbih, tapi kita nak sujud dulu, lepas tu baru kita rokok, lepas tu baru kita berdiri misalnya, tak boleh. Kerana solat termasuk dalam apa yang Allah perintahkan dan Allah perincikan solat itu bagaimana. Tetapi bergembira dengan Nabi SAW, Allah perintahkan, tapi Allah tidak perincikan bagaimana cara bergembira. Maka oleh itu, boleh kita itu bergembira dengan apa cara selagi mana tidak melanggar syarak. Adapun cara Nabi SAW sendiri. Nabi SAW bergembira dengan hari kelahiran baginda bila ditanya oleh para sahabat tentang puasa-puasa yang dipuasakan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi suka puasa bulan Sya'ban? Kenapa Nabi suka puasa hari Isnin? Bila ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi SAW menerangkan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Isnin itulah hari yang saya dilahirkan. Maknanya apa? Nabi SAW celebrate. Nabi SAW menyambut hari kelahiran baginda secara mingguan bahkan. Ya, maknanya hari Isnin itu hari kelahiran baginda sambut. Macam mana cara Nabi SAW sambut? Iaitulah dengan cara berpuasa. Baik. Tapi kita lain. Kalau kita puasa hari Isnin, okey, fine. Ya. Wahabi pun tak marah. Wahabi tak komplain kita puasa hari Isnin. Tapi Wahabi komplain kita sambut maulid. Sebab kita tak sambut sama macam Nabi. Kita sambut dengan cara buat ceramah, dengan cara buat qasidah, kita sambut dengan cara buat majlis selawat. Yang ini yang tak boleh ni, jamu makan dan sebagainya. Baik. Bahawasanya Nabi SAW meraihkan hari kelahiran baginda itu secara mingguan dengan cara berpuasa pada hari Isnin, hari yang baginda dilahirkan, tidak menyempitkan keumuman falyafrahu. Ya. Pertama, kerana ijma' ulama' bahawa berpuasa pada hari Isnin itu hukumnya sunat. Tidak wajib. Mana kalau kita tak nak puasa pada hari Isnin pun tak berdosa. Kalau ulama' ijma' kata wajib, kena puasa lah hari Isnin. Tapi tak. Ijma' ulama' puasa hari Isnin itu hukumnya sunat. Sunat maknanya kalau kita buat bagus, dapat pahala ikut sunnah Nabi. Kalau kita tak buat pun tidak sampai berdosa. Dan tidak menghalang untuk kita itu masih bergembira mengikut perintah Allah tadi, faliyafrahu, dengan cara-cara yang lain. Asalkan jangan sampai melanggar syarak. Saya bagi contoh lah, contoh yang agak ekstrim lah, supaya kita faham. Katalah ada orang, dia sambut maulid Nabi, tapi cara dia sambut, dia buat majlis tari-menari, minum arak, berpesta, ada pertandingan maknyah paling comel, ada pertandingan ratu cantik, pakai pakaian renang misalnya. Sebenarnya apa tu? Sempena maulid Nabi. Wah, itu jelas bid'ah yang sayyi'ah. Itu jelas bid'ah yang buruk. Itu jelas bid'ah yang dalalah, yang sesat. Kerana apa? Kerana batasannya, kita itu disuruh bergembira, Allah tidak perincikan. So, bergembiralah macam mana pun dengan syarat. Tidak melanggar syarak. Jadi, bila Raja Muzaffar, Raja negeri Irbil di Iraq, membuat sambutan, para ulama' tak komplain. Mana seolah-olah pada sudut itu, sepertinya sudah ijma'. Ya, ulama' sambutan maulid ni bagus. Tak ada komplain. Kenapa? Kerana sambutan yang diadakan pada zaman itu tidak ada yang melanggar syarak. Dikumpulkan para ulama, dibacakan sirah Nabi, dijamu makan. Cuba tengok. Bila baca sirah Nabi, kan selalu ceramah maulid ni dia sebenarnya dalam bentuk jarang lah ya. Ada juga sekarang ni orang sambutan Maulid Rasul dia sambut dengan daurah. Daurah baca kitab Syama'il, daurah baca kitab ini, itu baca kitab. Tapi yang selalu yang commonnya bukan baca kitab pun, hanya tausiah saja. Hanya tazkirah saja, cerita balik perjuangan Nabi SAW, riwayat hidup Nabi, kelahiran Nabi, akhlak Nabi, ya. Bagaimana Nabi SAW sabar bila berdakwah di Taif, dibaling batu oleh orang-orang kafir, lalu malaikat menawarkan untuk diturunkan azab. Nabi SAW tak mau, kerana Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku, mereka ni tak tahu. Jadi kita pun dengan kawan-kawan kita yang terpengaruh dengan Wahabi, jangan kita benci kepada mereka. Sebab mereka saudara seagama kita yang dalam keadaan keliru, tersalah faham. Maka kalau Nabi SAW boleh mendoakan hidayah kepada orang-orang yang belum beriman, moga-moga Allah beri hidayah kepada mereka, tentulah kita juga lebih aula boleh mendoakan kepada Allah supaya Allah beri hidayah kepada saudara-saudara kita yang terkeliru dengan fahaman Wahabi. Jangan kita benci kepada diri peribadi saudara-saudara kita ini, hanya kan kita itu menolak akan kesalahfahaman mereka itu, termasuk dalam masalah maulid ini. Jadi, adakah tausiah itu selari atau bercanggah dengan syarak?
Sebab yang selalu mereka terlepas pandang bila kita kata ada bid'ah hasanah, bukan kita sewenang-wenangnya asal bid'ah saja hasanah, tidak. Mesti diukur dengan neraca syarak. Kan saya dah sebut tadi, kalau sambut maulid dengan tari menari, kalau sambut maulid tari menari saya tak pernah dengar lah ya, tapi saya pernah dengar ada satu kawasan di negara kita, di sebelah Malaysia Timur sana, yang orangnya itu baru masuk Islam, sudah ada meresap kepada mereka itu amalan orang Islam seperti sambut maulid, tapi masih ada lagi pada mereka itu amalan zaman dia kafir dulu, iaitu minum arak. Jadi saya dengar cerita itu daripada orang-orang sebelah sana lah. Dia sambut maulid hidang arak. Itu jelas tak boleh. Itu jelas sayyi'ah. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan hukum. Minum arak tu jelas haram. Tapi mungkinlah ya, atas jalan dakwah tu kita pelan-pelan lah, kawan baru masuk Islam, mungkin nak tinggalkan tabiat lama tu ambil masa sedikit, kita masih teruskan dakwah kepada dia. Tetapi perbuatan dia menyambut maulid dengan menghidangkan arak itu jelas bid'ah yang sayyi'ah, satu perkara baru yang buruk. Tetapi kalau setakat tausiah, kan masih terpayung dengan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Tidak sedikit ya, saya ada kawan-kawan yang berubah dia jadi baik akhlak dia semata-mata kerana hadir majlis maulid. Bila didengar kisah sirah Nabi SAW, didengar lantunan-lantunan qasidah yang bagus, lembut hati dia, menangis mata dia, dan akhirnya dia berubah menjadi orang yang baik. Jadi ini masih lagi dipayungi dengan payung syariat. Dan dalam Al-Quran ada panduan di situ. Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua setiap daripada kisah para rasul itu kami ceritakan kepadamu, yakni kepada Nabi SAW, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Bayangkan ya, Nabi SAW penghulu kepada segala rasul, penghulu anak Adam, Rasul Ulul Azmi, pun Allah Ta'ala sebagai asbab ditetapkan hati baginda itu dengan mendengar kisah Rasul-Rasul yang terdahulu. Bila Nabi SAW diuji dengan pelbagai ujian, dicela, dimaki hamun, dituduh sebagai penipu, dituduh sebagai orang gila, penyair dan sebagainya, maka kan itu untuk sebagai diri manusia kan akan terluka atau terguris bila disakiti demikian. Tapi bila Nabi SAW dengar kisah para rasul yang dahulu juga menghadapi masalah yang sama atau teruk, bahkan ada para rasul yang dibunuh oleh kaum mereka, bukan setakat dicaci maki, bahkan dibunuh, maka itu menetapkan hati Nabi kita SAW. Bayangkan ya, insan yang mulia sedemikian pun, Rasul Ulul Azmi pun, dari sudut asbab Allah tetapkan hati baginda dengan kisah-kisah para rasul yang terdahulu, maka apatah lagi kita ni yang lalai, yang lemah, yang banyak kita punya lara dan juga perkara yang sia-sia. Tidakkah kita lebih perlu kepada mendengar kisah para rasul? Dan paling aula, tidakkah kita lebih perlu mendengar kisah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hati kita? Dan memang itu realitinya. Kan kerap kali kita yang hadir dengan sirah Nabi SAW, insaf kita, menangis kita, terasa sangat kerdil diri kita, terasa sangat cuai kita, lalu kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, kita berselawat kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sebenarnya ambilannya daripada pengajaran Al-Quran tadi. Sebab Quran ini bukan hanya literal, dia ada pengajaran yang banyak. Bukan hanya kita baca zahir semata-mata, Allah ceritakan kepada Nabi kita kisah Rasul-Rasul terdahulu, selesai. Bukan. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa yang ada dalam kisah itu menetapkan hati kamu, hati junjungan kita Nabi SAW, maka demikianlah hati kita lebih perlu ditetapkan dengan kisah-kisah para Rasul, dan itulah yang dilakukan ketika menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam besok kita akan sambung lagi dengan dalil-dalil yang seterusnya. Tapi kesimpulan ringkasnya daripada sambutan Maulidur Rasul ini, tidak ada pertikaian sebenarnya di kalangan umat Islam bahawa sambutan sebagaimana kita sambut sekarang dengan ceramah, dengan jamuan, dengan qasidah, dengan selawat dan sebagainya itu adalah perkara baharu. Istilahnya bid'ah lah.
Cuma yang berlaku pertikaian di kalangan umat Islam sekarang ini, bid'ah itu adakah hasanah, itulah pegangan majoriti umat Islam ahli sunnah wal jamaah, ataupun ianya adalah sayyi'ah, dolalah, itulah pegangan segelintir ulama termasuk ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imam Syatibi rahimahullah, dan itulah yang menjadi pegangan golongan Wahabi sekarang. Jadi kita berharap dengan kita menerangkan dalil-dalil ini, sebahagian daripada saudara-saudara kita itu lebih terbuka dalam memahami hukum menyambut Maulid Rasul ini. Sebelum saya tutup, ada soalan yang saya terperasan di sini. Tauhid 3 itu boleh ke dipelajari? Kalau saya jangkakan mungkin saudara kita yang menggunakan nama hidup ini adalah pengajaran, hidup ini pengajaran, mungkin ada dengar kuliah maghrib saya tadi yang memang fokus kepada membincangkan masalah tauhid sifat 20 dan tauhid 3. Kalau tauhid 3 versi ahli sunnah wal jamaah, iaitu wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al, itu elok dipelajari. Bukanlah kata fardu ain, tapi sekurang-kurangnya kita secara umum kita faham bahawa Allah tu Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Adapun nak istilahkan ini kam munfasil, kam muttasil, itu hanyalah satu tambahan yang bagus, mungkin kita katakan untuk orang-orang yang mendalami. Tapi kalau tauhid 3 versi Syekh Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Taimiyah, bolehkah kita pelajari yang membahagikan tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga al-asma' wa sifat? Tengok posisi kita. Kalau posisi kita ni orang yang ilmuwan, memang kita perlu pelajari supaya kita tahu di mana yang betul untuk kita menyokongnya dan mana yang batil untuk kita terangkan kebatilannya kepada masyarakat supaya kita boleh jauhi masyarakat daripada tersalah dalam bab akidah. Jadi kena dipelajari. Tapi kalau kita orang biasa yang dibimbangi bila kita belajar tauhid 3 versi Syekh Ibn Taimiyah ni, kita nanti akan gagal membezakan manakah yang boleh, yang elok, yang boleh kita pegang, manakah yang batil, yang wajib kita tolak, kita tak tahu nak beza. Maka sad dan lizari'ah, menyekat jalan kepada kerosakan, maka jangan dipelajari. Kerana itu boleh menimbulkan kekeliruan. Samalah macam setengah buku, bukan sahaja buku-buku yang memang menyeleweng, yang ada kebatilan, bahkan buku-buku yang bagus, tetapi perbincangannya tinggi. Menyebabkan kalau kita orang biasa baca, kita akan salah faham. Itu pun ulama-ulama kita tak bagi. Buku-buku tasawuf yang tinggi-tinggi kadang ulama kita tak bagi baca. Takut kita salah faham. Yang dimaksudkan oleh orang itu lain, yang kita faham lain. Jadi itu namanya sad zari'ah, sekat jalan. Jadi kembali pada soalan yang ditanyakan, tauhid 3 itu bolehkah dipelajari? Kalau tauhid 3 versi ahli sunnah wal jamaah, wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al, itu memang elok dipelajari. Kalau tauhid 3 versi Ibn Taimiyah yang sekarang ini dipopularkan, dipegang, dipertahankan oleh golongan Wahabi, tengok posisi kita. Posisi kita boleh beza mana yang hak, mana yang batil, maka elok kita belajar supaya kita boleh terangkan kepada orang ramai. Tapi kalau kita itu pada posisi kita tak tahu nak membezakan, maka seeloknya kita jauhi. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natar'adha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.